Ketika kita belajar, pada hujung pengajian kita akan diminta untuk buat projek tahun akhir. Dan saya juga begitu, rakan-rakan kita ke London, buka ruang kepada mahasiswa untuk meneraka Eropah. Tetapi bagi para pelajar kursus perhubungan awam, Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Shah Alam, mereka punya material untuk projek tahun akhir ini adalah berdasarkan kepada isu hot masa kini. Kempen kisah jenayah siber, tanggungjawab kita, memberikan tumpuan dan fokus untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat, khususnya orang muda, berkenaan dengan isu jenayah siber dan mengapa kita perlu fahami berkenaan isu ini supaya tidak hanya diserahkan kepada pihak berkuasa semata-mata. Kisah memuatnai confession dalam kalangan anak muda berkenaan dengan salah laku maya yang mereka alami sendiri. Hai everyone, so hari ni I nak menceritakan tentang kisah scam I dengan I kena scam dengan best friend I sendiri, okay? So ada satu hari ni dia call I and dia kata macam emergency, dia kata mak dia nak kena buat operation. So boleh tak kalau nak pinjam duit sikit dekat I, daripada I. Pasal macam oh okay, sebagai kawan I macam mestilah nak tolong kan. And I pun rapat dengan mak dia, so macam I nak sangat tolong. Okay, so I dah transfer that amount of money yang dia minta tu dekat account dia lah. Okay, but then after few days I keluar, I terjumpa mak dia dekat luar. Pasal macam tanyalah, aunty dah sihat ke? Aunty dah keluar hospital apa semua kan? Pasal aunty tu macam, aunty tak duduk hospital pun, aunty kat rumah je, aunty okey je apa semua kan? And then dia, pasal macam katalah, and then what about the money yang anak aunty minta dekat saya? Lepas mak dia kata, anak aunty dah 3 minggu tak balik, aunty call tak dapat. Okay, so I pun try call dia, tapi dia tak angkat. So maknanya I dah kena scam dengan kawan I sendiri. I keluar dekat mall dengan kawan I kan. Lepas tu macam biasalah, bila makan seorang bayar and then kita transfer balik kan. And then waktu tu I pakai public wifi. Lepas tu I pun buatlah online transaction tu dekat kawan I kan. Lepas tu nak dijadikan cerita, I check duit balik dalam akaun I dah tak ada dah. Jadi I pun buatlah police report kan. Lepas tu polis pun ceritalah sebab hacker dia dah dapat data I bila I guna public wifi tu. So dia dapatlah data I, macam nama I ke password I macam tu. So yang paling penting orang kat sana, korang janganlah guna public wifi untuk buat sebarang transaksi online. Pastikan korang guna data korang sendiri ataupun korang guna hotspot. Okay, untuk keselamatan korang juga. Kalau tak, jadilah macam I. So nak datang Malaysia tau. So I cakap kat kawan I, weh jom lagi konsert EXO. So dia cerita kat I, kau tahu tak cousin aku kerja untuk organisation yang handle EXO punya konsert ni. So mungkin boleh dapat tiket lagi murah. So kau nak tak aku belikan tiket? So I macam, okay boleh. Bank in duit kat dia. The day before the concert tu, I tidur rumah kawan I ni tau. Dia bagi tahu I mak dia akan hantar kita pergi konsert tu. So esok tu nak pergi turun bawah, nak siap-siap pergi konsert. Mak dia tanya, nak pergi mana ni? Pergi konsert EXO lah. Mak dia macam, konsert? Tiba-tiba mak dia terus panggil kawan I, and then orang gaduh weh. Pasal I macam cakap lah dia, mana tiket. Dia macam dia tak tahu. Pasal macam okay lah, I cakap kat mak dia, nanti boleh kan dia hantar saya kat tempat konsert tu? Hantar. Sampai sana dia cakap, I tak dapat pergi konsert EXO because she lied to me. Ambil duit I dan pergi beli benda lain. And that's the story of how I got scammed by my own best friend. Cerita dia macam ni. Satu hari ni, I tengah scroll Twitter. Lepas tu, I dapat seorang DM from ada seorang lelaki ni. Dia cakap macam kucing dia sakit, so tak cukup duit, dia nak minta sikit bantuan. I pula jenis suka kucing apa semua, I selalu post pasal kucing. So I tak fikir panjang, I terus transfer dekat dia 200. And I macam pelik sikit sebab lepas dia I transfer, dia terus senyap tau. Lepas tu I macam okay tak apalah, maybe dia macam nak pakai duit terus. Lepas tu 2 hari lepas tu, I dapat tahu yang dia tu dah scam orang lain viral dekat Twitter. I pun tak apalah, siapa suruh tak fikir panjang kan. So pesanan I untuk korang semua, sebelum baik sangat nak transfer duit ke orang, siasat dahulu. Scammed my grandmother. I can't actually mention what company it is, but it is a broadcasting company, so if you know, you know. Anyways, we were watching television masa tu. Suddenly, my grandmother got a phone call. The person said to her that she had an outstanding bill of 2,000 ringgit and she had to pay immediately or else our service will be cut. We were so weirded out because my grandfather pays the bill on time every single month. My grandmother panicked and was about to make the transaction there and then. I said to her, no, let's check her bank statements first. And when we did, it said it was paid. So we called the broadcasting company. Turns out the number wasn't even from company. It was a scam.
Darah Muda musim baharu dibawakan kepada anda dengan kerjasama rakan strategik Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra, dan ketika ini kita angkatkan kepada anda sebab baru sebentar tadi kita paparkan beberapa confession berkenaan dengan pengalaman generasi muda berdepan dengan situasi jenayah ataupun salah laku maya yang menyebabkan peningkatan statistik mengikut apa yang dilaporkan oleh Cyber Security sepanjang tempoh 2019 hingga 2020, peningkatan sehingga 100% laporan yang dibuat kepada MC berkenaan dengan salah laku secara maya, dan perkara itu membimbangkan walaupun sudah pun disedari oleh ramai orang bahawa buli itu salah, menipu itu salah, tetapi perkara itu masih lagi berleluasa dalam masyarakat, dan itu merupakan sebahagian daripada kempen kisah. Dan ketika ini kita bawakan kepada anda tulang belakang di sebalik tabir kisah itu sendiri. Bersama kami di studio ketika ini Saudari Sofia Amal Hamzah, Ketua Projek Kisah, dan Nur Zahirah Muhammad Arifin, Ketua Jabatan Perhubungan Media Kisah. Tak tahulah kenapa dijabatankan, saya tanya kenapa tak jabatan kuasa. Tapi apa pun penonton Darah Muda, apa yang anda lihat ketika ini, keceriaan di set Darah Muda dibawakan kepada anda dengan tajaan daripada Majlis Reka Bentuk Malaysia MRM yang merupakan sebahagian daripada agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, yang ketika ini juga merupakan sebahagian daripada koleksi Arte Como yang mendapat anugerah Malaysian Good Design Award dan direka oleh pereka muda Muhammad Sujat Hasbullah 33 tahun dan dikeluarkan oleh syarikat tempatan Oasis Furnitures Industry Sdn Bhd. Dan kita kembali kepada tamu kita. Saya nak mulakan dahulu dengan istilah kisah itu sendiri. Walaupun bacanya KISAH lah, tapi A-nya tu lain macam. Saya mulakan dengan Sofia dulu. Kalau boleh jelaskan kepada kita berkenaan dengan kisah itu. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Sofia, boleh panggil Sofia je. Basically kisah ni tujuan kita ni nak share pengalaman rakyat Malaysia, kisah bagaimana mereka kena cyber scam. Jadi kita mengambil kisah mereka kepada orang lain untuk memberi awareness lah on jenayah scam ni. So basically pronunciation dia kisah, tapi ejaan dia kita improvise sikit yang bahagian key tu, dia KEY, iaitu kunci. Englishnya key, yang merupakan basically kita brandkan dia sebagai kunci cyber scam, security. Sebab tu datangnya kisah. Baik, so itu kisah. Tapi soalan yang kedua juga sebelum kita lebih lanjut berkenaan dengan isu yang kita nak bangkitkan, berkenaan dengan projek ini, daripada mana inspirasinya, kenapa soal cyber security sekarang ni orang cerita pasal COVID, orang cerita pasal gelandangan, orang cerita pasal orang tak cukup makan. Kenapa pasal cyber security? Okey, mungkin Encik Irfan ataupun Irfan sendiri kan tertanya-tanya kenapa saya tak cukup encik ya. Saya belum sampai lagi lah. Okey, Irfan lah kan. Okey, Irfan je. Okey, mungkin Irfan tanya kan kenapa dalam banyak-banyak seperti dikata ada kelandangan, ada dari segi perpaduan semua, tapi kenapa kami memilih jenayah cyber? Sebenarnya jenayah cyber ni kalau kita tengok dari segi bermulanya pandemik, dari segi statistik, even tadi pun dah dikongsikan oleh Irfan sendiri kan, statistik jenayah cyber itu semakin hari semakin meningkat. Jadi itu menyebabkan kami tertarik untuk highlightkan benda ni. Sebab bagi kami bukan sahaja orang sekitar kita ataupun masyarakat Malaysia sendiri hadapi situasi ataupun terkena jenayah cyber terutamanya scam, tetapi kami sendiri sebagai pelajar juga pernah mengalaminya. Jadi disebabkan rasa benda ni patut di-highlightkan, that's why kami come up dengan inisiatif ini, iaitu terhasillah kisah jenayah cyber tanggungjawab kita. Berapa lama ya projek ni? Plus minus for like 6 months, satu sem lah, 12 minggu. Baik, dalam masa 6 bulan. Sebab kalau bagi para penonton, untuk manfaat para penonton, kalau anda pergi ke laman sesawang Jabatan Perangkaan Malaysia, setiap tahun akan dikeluarkan statistik jenayah dalam negara. Betul. Dan dalam tu adalah soal jenayah seksual, soal curi, ragut dan sebagainya. Dan beberapa tahun ke belakang kita akan nampak satu seksyen baru, iaitu jenayah cyber. Dalam masa yang sama, saya nak bangkitkan soal ini. 6 bulan. Apa je yang kau boleh buat dalam masa 6 bulan ini? So apa sasarannya, apa KPI-nya, Sofia? Basically, mostly the idea generation tu, it took quite a time. Sebab kami, awal-awalnya kami nak buat physical event on jenayah cyber ni, tapi sebabkan Omicron, there's halangan lah kat situ. So, kita kena improvise the whole event, kita jadi online. So, the whole event will be online. So, dalam 7 minggu the preparation actually. So, the execution tu singkat sebenarnya. Kami agak bertungkus lumus lah, tapi Alhamdulillah, sukses. Jadi, objektif kami ialah kami ingin memberi awareness kepada rakyat Malaysia yang jenayah cyber ni penting. Tak boleh ambil remeh lah benda ni.
Sebab sometimes people macam buat je online transaction semua tapi diorang buat donor je kan. Rasa macam selamat tapi actually it's not. Satu lagi kami juga ingin meningkatkan lagi bagaimana nak cakap Bahasa Inggeris ke perkataannya tu? Boleh keluarkan. Tiba English kan. Basically the rate of people punya awareness kena tinggi lah. Kadar rate. Ya betul. Terkeluar je. Lepas dah cakap tu baru otak ni sikit. Baik, saya betul objektif dan KPI-nya. Yes. Kejayaan setakat ini. Kejayaan setakat ini. Okey. Kalau seperti yang dipaparkan sebentar tadi, kita sebenarnya ada 3 komponen sebenarnya acara ataupun orang kata sub-event bagi kisah ni. Kita ada first, kita ada online campaign, kiranya dari segi hebahan infografik tentang jenayah cyber, apa itu tanggungjawab rakyat Malaysia dalam menjaga maklumat peribadi dan sebagainya lah. Yang kedua, kita ada mini series dan juga TikTok confession. Dan yang terakhir adalah talk show. Dan kalau bercakap dari segi kejayaan event kami, alhamdulillah, di sini saya nak highlightkan dari segi mini series dan TikTok confession, yang mana kami buat program ini untuk orang ramai bercerita dengan kami, kongsikan dengan kami tentang pengalaman-pengalaman yang mereka lalui, terutama dari segi di-scam, yang mana pengalaman ini kami kumpulkan supaya untuk kita share dengan public, supaya public tahu dan akan ambil peringatan tersebut. Dan kejayaan itu saya rasa boleh tercapai lah sebab ramai yang share. Lepas tu kami kongsikan balik ke dalam bentuk TikTok confession, yang mana daripada segi komen dia kata, macam ni rupanya ada juga kisah kena scam macam ni yang orang tak terfikir pun ada rupanya. Jadi itu antara kejayaan. Dan yang seterusnya mungkin dari segi kejayaan kami adalah dari segi talk show yang kami bawakan pada 22 Januari yang lepas, yang mana talk show itu dikongsikan dengan ahli panel yang orang kata bijaksana dan berpengalaman, iaitu kita ada Puan Sharifah dan juga Encik Bikit Sun, yang mana mereka berkongsikan tentang dengan lebih dalam tentang jenayah cyber dan juga keselamatan cyber, yang mana orang hanya tahu sekadar permukaan saja. Tapi kat di situ kita lagi mendalamlah dapat pengetahuan tu. Bila sebut tentang jenayah cyber ni, dia seorang muda, biasa kan hampalah kan orang pelajar universiti, bijak pandai. Tapi soalan saya, macam mana korang yang bijak pandai boleh kena tipu? Basically sebab scammers ni diorang pandai tau. Diorang pandai macam on our talk show Puan Sharifah ada sebutkan benda ni ada 4 komponen, iaitu ketakutan. Awal-awal contoh kalau kita bawa kereta kan, kita mana tahu saman ke tak saman, main parking je kan, tiba-tiba diorang call, awak kena saman ni. Kita takut lah kan, kita student nak bagi tahu parents kita macam mana kan, macam alamak nak kena bayar ke, awak kena bayar compound ni. So kita pun bayar je lah, bayar. Pak tengok kena scam. That's one of the component lah. So ada 3 komponen kat situ. So 2 kejayaan tadi dah highlighted dan kita dah tunjukkan pun sebahagian daripada convention tersebut. Cabarannya, so waktu COVID, satunya Omicron tu lah, tak daripada fizikal cadangnya jadi benda jadi online semata-mata. Selain daripada itu, cabaran koordinasi di kalangan mereka yang menggerakkan kisah ni, tak okey. Ada yang goyang kaki sahaja. Ada yang scam korang, macam saya dah buat kerja sebenarnya tapi tak buat apa. Itu mungkin dalam internal, tapi alhamdulillah so far tak ada lah rasanya. So far tak ada. Alhamdulillah semua kita punya team members memang bekerja keras lah. Memang semua everyone committed and I sangat berbangga lah dengan diorang kan sebab menjayakan program ini. Halangan dia is basically sebab kita ODL kan. And sometimes kita ada the big meeting dekat faculty kat Shah Alam tu. So itu halangan where kita punya komunikasi tu susah, limited dan ada misunderstanding. Macam tu lah. Ada tak yang bagi respon kata, benda ni common sense takkan tak tahu, takkan ke tipu? Dari segi apa? Dari segi konversi yang dapat kat TikTok tu, ada tak yang komen macam tu? Ada sebahagian, tapi lepas kami sebenarnya kami sangat alert dengan reaksi-reaksi public ni ataupun orang awam ni. Kami baca setiap komen anda. Takutlah pula. Okey, tak ada, kami baca dan kami ada menerima, betul Irfan, kami ada menerima katanya bahawasanya yelah benda ni common, takkanlah korang kena tipu. Tapi still kita kena faham ada setengah-setengah keadaan ataupun setengah orang ni orang kata peribadi dia berbeza, pemikiran yang berbeza. Jadi macam Sofia kata, yang di-highlightkan oleh panel kita hari tu, diorang scammer-scammer ni menggunakan taktik ketakutan, kesian. Jadi benda-benda itu mainan emosi dan nak tak nak satu hari kita akan berhadapan dengan itu.
Jadi itulah pentingnya apabila kita berhadapan dengan situasi itu, cara untuk menanganinya sebenarnya. Tapi yang selalu berhadapan dengan situasi itu nampak gaya perempuan kalau ikut apa yang kita papar kata. Perempuan senang kena tipu ke Sofia? Tak tahu lah Sofia kena ke? Kita tahu sebelah Zaira yang kena. tak tahu. Kita tak tahu. Kak Arif tak pernah kena. Saya setakat ni berjaya lah. Kalau ada scam je saya akan letak tu telefon tu. Saya tak ada masa. Saya kena on air. Tapi setuju ke kalau kenyataan kita kata begitu? Perempuan lebih selalu kena tipu. Lebih mudah kena tipu. Tak juga sebab saya rasa dalam bahagian psikologi. Kita bagi psikologi macam tu kan. Saya rasa equal je. Dia sesiapa je boleh kena. Cuma dia ni orang yang melayari internet. Sesiapa je boleh kena. Macam kan kita punya share our kisah tu, kami dapat seorang KOL iaitu Ahsan Rani. Dia lelaki tapi dia dapat Macau scam. Dia terkena sebab dia penat sangat dengan shooting semua. And then orang call, ada CIMB cakap, oh you ni kena scam, bukan kena scam, you ada buat transaction dari kedai ini. Lepas tu macam, I tak pergi pun sini-sini. And I tak ada pun kad dari CIMB. Macam tu lah. Lepas tu, dia macam, okay tak apa, I akan linkkan you kepada Bank Negara Malaysia punya pegawai penyiasatan. Lepas tu, apa-apa, after an hour, pegawai tu call, cakap, oh, you ada transaction ni. Lepas tu macam, saya tak ada ni. So, dia ceritalah kronologi, the whole ni. And then dia pun tak tahu lah, dia penat ke dia pun macam lurus rakut time tu kan sebab dia sendiri cakap saya just menyampaikan. Dia cakap semua dia punya detail peribadi, bank apa dia guna, apa ni semua sebab ialah Bank Negara Malaysia kan. Betul. So dia pun tiba-tiba pakai macam salah satu elemen yang Puan Ras cakap, kesian. Dia macam, oh kesian Tanta takut orang lain guna you punya nombor ni. Dia manipulate Ahsan Rani. So tiba masa dia nak dia ada cakap every time dia pergi bank kena keluarkan transaction. Bagi tahu dia macam, oh okay, so dia keluarkan transaction, dia cakap ni cakap. Pop tiba last dia third bank dia pergi, tengok balance dia tinggal RM50. Lepas tu tiba dia call Bank Negara, dia cakap, kami ni tak ada pegawai penyiasatan. Rasanya awak kena Macau scam ni. Beribu-ribu kena scam. Dan itu timbul juga satu persoalan daripada saya. Cabaran itu sebab yang confess tu ramai perempuan. So saya, for the sake of argument, saya cuba bersetuju bahawa samalah lelaki dengan perempuan dua-dua kena tipu. Tetapi kurang lelaki yang nak memberikan confession mereka secara public. Apa you punya pandangan berkenaan dengan sikap lelaki yang kurang nak berkongsi pengalaman mereka itu? Okey, sebenarnya ada je yang berkongsi sebenarnya. Adalah, tapi macam Irfan katalah kurang sangat. Dari segi orang kata psikologi, macam Sofia kata, memang dari segi psikologi perempuan ini lagi senang diperdaya lah katakan kan. Tapi tak dinafikan lelaki juga turut sebenarnya terkena dengan scam ini. Dan pada pandangan saya lah, kenapa lelaki tidak berkongsikan pengalaman mereka scam ni? Mungkin dari segi kita kata sama ada orang kata lelaki ni terkenal dengan dah lepas-lepas lah, buat apa nak fikir lagi. Betul tak Ifrain? Saya okay, move on to next question. Saya sebenarnya daripada tadi lagi saya tengok soalan ni, so saya macam nak tanya lah. Ini soalan daripada penerbit kita. Kita saksikan antara konvensi yang dimuat naik di media sosial kisah. Adakah ini genuine? Bagaimana semua materi ini dikumpulkan? Betul ke semua genuine ke semua berlakon je tu? Ke korang buka Reddit cari kisah-kisah scam orang lain, lepas tu guys tolong bacakan. Ni rekod dah muat naik. Tak. Actually sebab kebanyakannya lah kita punya kan kita punya share my kisah tu from comment dengan DM memang orang luar, memang orang yang kita tak kenal. Kalau nak check pun sesuatu memang tak ada followed by kita orang punya memang tak. So alhamdulillah kita orang punya campaign ni dapat berkembang lah ke orang lain semua kan, sebab kita dah share. So memang actually everything is genuine lah. Diorang punya kisah tu. So sorry, silakan. Saya nak tambah sedikit lah dekat Sofia. Boleh Irfan? Lagi jawapan saya encik dengan abang je. Jangan. Okay, Irfan masih Irfan Tak ada, saya nak tambah sedikit pada Sofia. Kenapa kami kata is genuine? Genuine kau? Yes. Genuine. Tak adalah, sebab sebenarnya selain daripada video-video tu, kami sebenarnya adaptasi ataupun kami ambil daripada mereka yang kongsi di ruangan komen ataupun DM kami.
Jadi that's why kami kata itu dah sebenarnya memang kisah benar. Sebab macam saya cakap, ada setengah orang takut ataupun malu nak berkongsi dari segi nak buat video ataupun yelah nak buat video, okey saya pernah kena scam. Of course lah, orang macam tak berani sangat. So kami ambil inisiatif kata, okey siapa-siapa yang ada pengalaman boleh share dekat komen, dekat DM kami, dan kami sendiri akan ambil cerita anda dan dijadikan sebuah video ataupun TikTok macam tu. So, projek ni dah selesai? Dah. Next step, adakah dia akan tergantung sepi begitu saja ataupun anda berdua ada perancangan untuk digerakkan oleh junior ataupun ada perancangan lain supaya dia tidak terhenti? Siapa nak mula? Sofia dulu, silakan. Saya mula dulu lah. Sebenarnya FYP ni is only for our final year project je lah untuk satu sem tu. So every semester tu memang dah habis tu, habis itu. So our juniors akan develop a new event ikut diorang punya ni lah, ikut klien mereka juga. So Instagram, Facebook yang korang dah buat tu akan terdiam sepi? Ya, ataupun deactivate, I'm not sure. Tapi kita still ingin nak bagi awareness. So basically the update tu memang takkan ada. Tapi if people nak macam tahu anything about cyber scam, because we have infographic kat dalam tu, so mereka still boleh melayari kita punya Instagram tu. Webinar tu masih lagi online kan? Masih lagi still ada dekat kan? YouTube. So, sorry, Zain nak tambah ke? Saya nak tambah sedikit. Mungkin Juni boleh kot sambung. Sebab apa? Hasut mereka susah. Kita macam sambung. Masuk. Tak adalah. Sebab kami menggunakan kisah 21. Dan tak mustahil kita ada kisah 22. Kisah 22. Kisah 23 kita tak pastilah. Tapi mungkin saya tak rasa event kami terhenti setakat ini saja. Sebab apa saya cakap kan, untuk pengetahuan semua, event kami ada juga kerjasama sedikitlah dengan pihak Majlis Keselamatan Negara. Jadi mungkin pihak MKN akan teruskan lagi kempen ini kalau ada sambutan, dan rasanya bila jenayah cyber ni makin meningkat balik. Kita tak tahu kan, sekejap dia okey, sekejap dia tak. Jadi akan berkekalan sebenarnya event ni. Baik, dan seterusnya, memandangkan anda sudah pun melakukan projek ini selama 6 bulan, 6 minggu, 7 minggu, 6 bulan. 6 bulan. So pasti ada beberapa tips yang boleh diringkaskan untuk tujuan manfaat penonton kita malam ini. Saya nak pecahkan secara adil. Sofia bagi 3, Zahirah bagi 3. Bagi 3. Okay. Tips Ya, tips keselamatan siber. Tips keselamatan cyber. Jadi firstly kita kena jaga-jaga apabila kita nak inputkan kita punya data, personal data. Sebab once you kick in, memang there's no going back, there's no delete button. Bak kata Encik Bikesun lah, saya ambil di sini dari Encik Bikesun. Second is berwaspada juga dengan rakan-rakan sendiri, sebab kadang-kadang rakan-rakan pun akan scam kita. Tahu kita ada banyak duit, kita nak beli itu ni, dia macam tak ada lah. betul, dia macam diorang boleh scam kita ya. Sebab ada juga kisah kalau nak layari juga dekat TikTok kita orang pun memang diorang kena scam based on kita punya awal-awal tadi 5 minit itu. Thirdly, kita kena tengok review orang juga, especially on online punya scamming, shopping. Kita tengok review, buat research dulu, jangan main beli je. Kena buat research, tengok dia ni dapat defect, dia ni bagi kualiti lain lah. Tu basically kena scam jugalah kan. So mereka kena berhati-hati lah. 3, Zahirah, silakan. Tips lah kan. Yes. Tips. Tentang apa tadi? Tentang apa? Tips keselamatan cyber. Tips keselamatan cyber. Fokus nak habis. Tak ada lah. Tips keselamatan cyber. Okay. Berdasarkan saya sendirilah, dia join talk show apa semua. Memang betul. First, tadi kita dah dengar Sofia dah bagi 3. So saya kena tambah lagi 3 sebenarnya. Tambah lagi 3, boleh adil. Okay. Kena berbeza ke? Berbeza lah. Mana boleh tiru. Webinar bukan main panjang. Tak ada 3 lagi. Okay. Apa yang saya cakap, kalau selain daripada orang awam, khususnya saya nak khususkan kepada business-business, businessman dan sebagainya. Sebab sekarang ni kita trend sekarang, kita ada satu orang kata virus yang dikenali sebagai ransomware. Jadi sebenarnya suka saya nak panggil syarikat-syarikat untuk highlightkan benda ni dan tahu sebenarnya data-data syarikat sebenarnya kena jaga dan kena ambil langkah keselamatan mengelakkan ransomware ni. Dan yang kedua, apa yang saya boleh cakapkan, jangan kita rasa kita tak akan pernah kena scam. Jangan pernah rasa macam tu. Sebab that's why kita tak tahu masa akan datang, mungkin kita dalam keadaan yang bingung. Walaupun kita ada mental yang kuat, kita kata takkanlah ni scam kan, tapi kita tahu
masa akan datang macam mana. Jadi pentingnya untuk anda semua dan diri saya sendiri untuk tahu bagaimana langkah ataupun macam mana kita nak identify scammer dan cara untuk mengelakkan diri daripada scam. Okey, dan itu dua. Yang ketiga, nanti kena cari Zahira dekat UiTM Shah Alam. Jadi itu saja masa untuk kita Darah Muda pada malam ini. Terima kasih kepada dua tetamu kita, Sofia Amal Hamzah, Ketua Projek Kisah, dan Nur Zahirah Muhammad Arifin, Ketua Jabatan Perhubungan Media Kisah. Untuk Darah Muda pada malam ini, jaga kesihatan anda daripada COVID-19 dan jaga keselamatan anda daripada jenayah siber. Sekian daripada kami malam ini, saya Irfan Faruqi untuk Darah Muda. Sampai jumpa lagi.